Hai semua, Assalamualaikum. Dah lama Cik Nom teringin nak buat video resipi shell out. Kali ni, jom kita tengok cara penyediaan shell out yang mudah aja. Apa yang penting untuk hidangan ni ialah penggunaan seafood yang segar. Dalam video ni ada 4 bahagian utama. Pertama, penyediaan bahan-bahan asas untuk masak shell out. Kedua, penyediaan sambal tumis pedas untuk digaul dengan seafood. Ketiga, semua seafood tu kita celur ataupun rebus sekejap sebelum dimasukkan atau digaul dengan sambal. Boleh guna ketam, lala, udang atau apa-apa jenis seafood yang kita suka. Dan keempat, Cik Nom sediakan sotong goreng tepung, cara yang ringkas dan mudah untuk dihidangkan bersama dengan menu ni. Kalau tak nak buat sotong goreng tepung, boleh aja celur macam seafood yang lain. Rasa kemanisan seafood yang segar, bergaul dengan sambal yang pedas, manis, masam cukup rasa, memang terbaik lah. Best sangat kalau makan ramai-ramai kat rumah. Pasti puas hati dengan hasilnya. Okey, mula-mula sekali Cik Nom nak potong sayur untuk hidang bersama shell out nanti. Sayur brokoli, Cik Nom dah rendam dan dah basuh betul-betul tadi. Potong bahagian pangkal dan belahlah agak-agak sama besar. Cik Nom pernah ternampak ada orang share nak cuci brokoli, rendam dengan sikit cuka pun boleh. Ada yang dah pernah cuba ke? Jagung, shell out kena ada jagung, barulah menarik sikit kan? Potong jagung kepada 3 bahagian. Sebab dah ada carrot dalam peti sejuk, Cik Nom tambah juga carrot. Kupas kulit dan potong pada ketulan tebal macam ni. Sayur-sayur ni boleh adjust ikut sayur mana yang kita suka. Contoh macam capsicum ke, nak tambah baby corn ke, boleh. Lemon, potong 2. Yang separuh ni untuk hiasan dan separuh lagi untuk kita perah masa last nanti. Limau nipis. Cik Nom potong aja. Limau nipis ni nak guna untuk perap sotong nanti. Okey, sekarang bahan kisar pula. Bawang merah besar 1 biji. Sebab agak besar bawang ni, kalau kecil aja letak 2. Potong kasar. Bawang merah kecil, potong kasar juga. Bawang putih dalam 6 ulas macam tu. Cik Nom memang suka bawang putih dalam masakan. Selain untuk rasa, untuk kesihatan pun bagus. Last sekali, halia. Ni dah kupas kulit, iris nipis. Untuk tambahan rasa dan aroma, kita boleh letak 2 bahan. Sama ada nak letak belacan ataupun nak letak udang kering. Boleh pilih. Cik Nom letak udang kering. Kalau nak campur dua-dua pun boleh. Lagi mantap lah rasa. Cik Nom nak basuh dan tuskan udang kering ni. Ni cili kering. Tadi Cik Nom dah gunting kasar untuk keluarkan biji. Nampak tak yang jatuh tu? Rendam dengan air panas sampai cili lembut. Kalau nak guna cili kisar terus pun boleh. Rujuk description ya untuk sukatan. Masuk semua bahan dalam blender, irisan bawang dan halia, cili kering yang dah direndam tadi dan buang biji, dan udang kering, air sikit, kemudian kisar halus. Sekarang kita keluarkan segala mak nenek seafood yang ada. Ni ketam. Cik Nom beli ketam ni. Tengok-tengok seller tu dah siap buang kulit, dah bersih kan? Yang belakang ni pun dah buang. Ditinggal nak belah 2 je. Siap ada telur lagi yang ni. Fresh betul. Udang laut. Trim lah ya ikut cara yang kita suka. Cik Nom gunting bahagian kepala sikit. Nak belah belakang ke apa boleh buat ya. Yang ni lala bersaiz besar. Lala ni basuh sikit, bilas-bilas air dah cukup. Sotong. Okey, sotong ni kalau nak celur terus pun boleh. Cik Nom nak buat sotong goreng tepung. Potong bulat. Bahagian kepala, korek keluar benda kat tengah ni.
Bahagian apa ni ya? Gigi ke apa? Entahlah. Toskan sotong biar kering air. Kalau siapa rajin, boleh buang lapisan kulit sotong ni ya. Cik Nom selalunya tak buang pun. Kerang, Cik Nom akan masak kerang cara yang biasa duk masak selalu. Kerang yang bersih, masuk dalam periuk, letak air sikit je dalam setengah cawan. Kemudian tabur dengan hirisan bawang kecil 1 biji dan hirisan bawang putih 1 ulas. Tutup dan masak lebih kurang 10 hingga 15 minit ataupun sampai kerang tu masak. Ni part yang paling Cik Nom suka. Panaskan air dalam periuk besar, letak garam, lebihkan sikit garam ni ya, biar rasalah masin tu. Air kena banyak, senang kita nak celur-celur. Mula-mula masukkan jagung. Cik Nom tutup sekejap. Bila dah mendidih, jagung dah nampak bertukar kuning terang, masukkan pula ketulan carrot sebab dua-dua ni kategori yang ambil masa sikit nak masak. Buka penutup. Kemudian masukkan sayur brokoli. Brokoli ni celur dalam 15 hingga 20 saat je. Kemudian terus angkat dan rendam dalam air sejuk untuk kekal fresh, rangup dan warna brokoli tu kekal hijau cantik je. Dah angkat brokoli, angkat pula jagung dan carrot. Sebelum celur seafood, Cik Nom rasa nak masukkan serbuk lada hitam sikit. Ni optional ya. Sekarang masukkan ketam, tak perlu lama. Mungkin tak sampai seminit pun ataupun lebih sikit je seminit. Agak-agak kulit ketam dah bertukar warna merah sepenuhnya, terus angkat. Masuk lala pula. Bila isi lala dah masak, boleh angkat. Udang laut pula. Kalau tak ada udang laut, udang galah ke, udang apa-apa jenis pun boleh aja. Janji seafood yang kita nak masak tu fresh. Agak-agak kulit udang dah bertukar merah, boleh angkat. Tak nak celur lama takut keras. Dah siap merebus. Air rebusan jangan buang, simpan dulu ya. Okey, sekarang jom masak sambal shell out pula. Panaskan minyak. Kalau boleh guna kuali yang besar ya. Senang kita nak gaul ke semua bahan nanti. Masukkan butter. 1 ketul butter, Cik Nom guna 1/3 bahagian. Tumis serai yang dititik, daun kari. Bila dah naik bau, tuang bahan kisar. Tambah 1/2 sudu besar serbuk kari. Ni serbuk kari ikan. Kalau nak letak serbuk kari daging pun, hentam sajalah, kira on. Air kocak blender, Cik Nom kocak dengan air rebusan seafood tadi. Sebab itulah jangan buang air rebusan tu. Dan teruskan masak sampai pecah minyak. Masa tengah masak sambal, Cik Nom tambah 1 cawan air rebusan dan masak lagi sampai kering. Ulang 2-3 kali proses tu. Maksudnya lepas letak secawan, keringkan. Kemudian ulang lagi. Sementara tunggu sambal masak, kita gaul sotong dengan sedikit garam. Serbuk lada sulah. Serbuk lada hitam sikit. Dan perahan jus limau nipis. Nak ganti cuka ataupun jus lemon pun boleh. Gaul sebati. Dalam mangkuk yang berasingan, masukkan tepung gandum dan tepung jagung. Tambah garam sikit. Serbuk lada sulah. Serbuk lada hitam. Serbuk cili. Dan serbuk kari. Yang ni serbuk pati sedap ataupun nak masukkan serbuk pati ayam pun boleh. Kiranya perasalah ni. Gaul sebati. Pecahkan telur. Ambil yang putih je. Telur kuning, bolehlah buat goreng-goreng nanti. Jangan buang. Masukkan sedikit tepung yang kita adun tadi.
Kacau dengan putih telur dan tuang air sikit. Kacau sampailah jadi paste yang sederhana cair. Tuang masuk sotong dan gaul sekata. Angkat ketulan sotong dan gaul dalam adunan tepung kering. Kemudian kita perlu terus goreng. Panaskan minyak. Goreng sotong celup tadi. Minyak kena betul-betul panas sebab kita nak sotong tu masak sekejap je. Kalau lama goreng, nanti sotong jadi liat. Bila dah garing, dah kepirangan sikit, bolehlah angkat. Sotong kalau nak celur aja pun okey ya, macam Cik Nur cakap tadi. Lebih ringkas lah dan tetap sedap. Sotong goreng dah siap, ketepikan dulu. Berbalik pada sambal, bila dah masak elok sambal ni, masukkan gula sikit. Ni gula perang. Sos tiram. Dan sos cili. Sambung remehkan sambal dalam 10 minit lagi macam tu. Garam semua tu rasalah ya. Kalau tak masin, boleh tambah garam. Kalau nak letak perasa pun boleh. Sekarang masukkan semua seafood yang kita celur tadi. Kemudian gaul sekata. Boleh tutup api dan kemudian perah jus dari setengah lemon tadi. Kerang. Nasib baik tak lupa. Bolehlah kacau. Shell out kita dah siap. Bolehlah hidang dengan nasi panas. Tak ada plastik besar, Cik Nur lapik je dengan kertas baking yang kalis air ni dan plastik yang petak-petak yang kecil ni. Kalau nak lapik daun pisang pun boleh, lagilah menarik. Tuang ke semua seafood tadi, diikuti dengan brokoli, jagung rebus, carrot, sotong goreng tepung dan hias dengan irisan lemon untuk nampak lebih menarik. Memang seronok sekali-sekala makan macam ni kat rumah. Okey, sekian dari Cik Nur untuk kali ni. Jumpa lagi pada resepi akan datang. Selamat mencuba. Bye!